Assalamualaikum, salam sejahtera. Harapnya anda dah jelas dan faham penerangan saya terdahulu di dalam video bahagian 1 di bawah tajuk peristilahan. Berikutnya dalam bahagian yang kedua, saya sambung penerangan saya dalam bidang yang sama iaitu bidang peristilahan lagi, ya. Tapi kali ini di bawah subbab pembentukan istilah dalam pelbagai bidang. Okey, seperti mana yang anda nampak dalam paparan ini, anda boleh lihat sekumpulan individu yang memakai pakaian yang berbeza. Seperti mana dalam bab laras bahasa, anda dah belajar kepelbagaian bidang akan menentukan penggunaan istilah. Jadi berkait juga dengan bab yang ketiga ini, apabila dalam bab ini iaitu peristilahan, kita akan melihat perkataan-perkataan dijadikan istilah untuk mewakili pelbagai bidang mengikut bidang pekerjaan. Jadi ini yang kita akan belajar di dalam subbab pembentukan istilah dalam pelbagai bidang. Seperti mana yang telah diterangkan dalam bahagian yang pertama, pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ini berbeza dengan perkataan. Perkataan kita boleh gunakan di luar bidang. Misalnya, banyak perkataan yang tidak spesifikasi kepada bidang-bidang yang tertentu. Seperti dan, atau, setelah, tetapi, mereka. Perkataan-perkataan itu tidak spesifik kepada bidang-bidang yang ada. Dan saya harap semua dah tahu bidang yang dimaksudkan ada seperti bidang undang-undang, bidang sains, bidang agama, bidang sains sukan, bidang geografi, bidang sejarah, bidang linguistik dan pelbagai lagi, termasuklah bidang perubatan. Jadi kalau kita lihat bagaimana pembentukan istilah dalam pelbagai bidang ini penting kerana jika anda lihat dalam paparan ini, menurut Datuk Abdul Aziz Deraman, beliau ialah pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mengatakan bahawa sesuatu bahasa yang maju itu akan mencerminkan sebuah bangsa yang maju dalam pelbagai bidang kehidupan. Syaratnya apa? Syaratnya mesti mencipta pelbagai istilah yang boleh mewakili bidang-bidang yang berbeza. Itulah yang menentukan kemajuan. Jadi apa kata beliau lagi? Beliau berkata bahawa pembentukan istilah-istilah baharu. Ingatnya dari semasa ke semasa, istilah-istilah baharu perlu dibentuk untuk menunjukkan kita seorang yang intelektual dalam memikirkan istilah yang dapat dibincangkan. Dengan adanya istilah itu, kita dapat membincangkan perkara-perkara baharu dan serius. Okey. Jadi, menurut beliau yang mengatakan bahawa pembentukan istilah-istilah baru ini akan menjadikan sesuatu bahasa itu lebih dinamik dan hidup. Maknanya, sesuatu bahasa yang saling mencipta istilah-istilah baharu ini akan lebih dinamik dan lebih hidup. Boleh memperkatakan sesuatu yang serius, sesuatu yang penting, sesuatu yang utama. Okey, kita sambung. Dalam bidang pembentukan istilah pula, pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk dalam pelbagai bidang. Jadi tujuan dan matlamat DBP dalam menggubal, membentuk, mencipta istilah ini, khususnya dalam pelbagai bidang, tujuan dia untuk memberikan kita lebih mudah, memudahkan dan membantu seseorang dalam proses pembelajaran untuk kita belajar tentang sesuatu bidang itu. Jadi seperti yang saya sebut, ada perkataan-perkataan baharu kita dapat belajar. Macam mana kita belajar? Kita guna perkataan-perkataan yang baru dibentuk tadi. Jadi perkataan-perkataan tadi boleh pula menjadi rujukan dalam pembelajaran.
Jadi kalau anda lihat dekat sini ya, istilah-istilah boleh dicipta mengikut bidang-bidang tertentu seperti anda nampak di dalam bulatan berwarna hijau. Istilah teknologi maklumat dan komunikasi, istilah undang-undang, istilah ekonomi atau pentadbiran perniagaan, istilah komputer yang paling penting sekarang ya buat masa ini kerana mendominasi media-media sosial yang digunakan oleh semua kelompok masyarakat. Apa lagi yang ada? Istilah apa lagi ada? Istilah perhotelan, istilah fotografi, dan akhir sekali istilah matematik dan statistik. Apabila kita bercakap tentang istilah ataupun bidang, dia tidak hanya ada 7 ini saja. Sebenarnya ada banyak. Anda dah nampak dalam paparan sebelum ni, sekumpulan manusia yang ramai, begitu banyaklah bidang yang wujud. Jadi secara sedar, minda anda perlu ingat banyaknya bidang pekerjaan di muka bumi ini sama banyaklah bidang-bidang yang wujud. Dan bidang-bidang yang wujud itu diwakili oleh istilah-istilah yang tertentu.